Wak, saya datang ni nak beritahu. Beritahu apa? Wak tak payah cari mayat yang jatuh tu dekat kawasan situ. Mayatnya ada dekat sungai ni terus, nanti belok kiri sikit tersangkut mayat dekat sana. Jadi saya bangkitlah daripada saya itu, tengok tak ada orang. Tapi saya tengok dia yang saya perhati mula-mula datang dia tu memang beri salam dengan pakaian yang sama. Orangnya pun berbentuk sama, tak tinggi. Dia punya baju pun sama. Baju dia warna kulit daun pisang tua yang kering tu. Tak, yang coklat. Tak macam ni. Cuma rambut dia tu agak panjang dan berombak-ombak itu. Tinggi tak tinggi budak-budaknya. Macam manusia. Macam manusia. Datang pun dengan sopan beri salam. Kemudian dia beritahu mayatnya kat sini. Pergilah. Kalau tunggu betul petang-petang lebih kurang pukul 3 lebih. Memang dijumpa dekat apa yang dikatakan tadi, yang beritahu itulah tempat yang memang betul tepat. Bagi Muhammad Hariri Saad, 43 tahun, dikenali Cik Mat. Dia mengamalkan perubatan alternatif ini hampir 15 tahun. Selain itu, Cik Mat mempunyai hobi tersendiri. Dia gemar mengumpulkan pedang-pedang dan keris lama. Ada setengahnya turut digunakan dalam merawat pesakitnya. Dia turut menunjukkan kepada kami sesuatu yang pelik. Keris-kerisnya ada yang boleh dibiarkan tegak dengan sendirinya. Menurut Cik Mat, keris ini boleh berdiri kerana pembuatannya yang seimbang. Dikatakan ia berasal dari tanah Jawa. Selesai menunjukkan koleksi keris dan pedangnya, Cik Mat menjemput kami memerhatikan cara dia merawat orang terkena sihir. Syaridah Saad, 34 tahun, dipercayai telah disihir sejak 2 tahun yang lalu. Akibat perbuatan durjana itu, Syaridah mengadu hilang ingatan dan tubuhnya sering sakit seperti digigit-gigit. Sudah menjadi lumrah Cik Mat, apabila mengubati pesakitnya, dia akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran beserta sirih pinang. Penggunaan sirih pinang ini dikatakan boleh menghalau makhluk halus dan jin. Selain itu, Cik Mat juga menjampi air menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk dijadikan penawar. Menurut Cik Mat, ada beberapa jenis sihir yang selalu digunakan orang, antaranya santau dan pemujaan. Pernah suatu ketika, Cik Mat sendiri sakit teruk kerana dipercayai terkena sihir. Namun begitu, Cik Mat tetap cekal dan terus berusaha untuk mengobati setiap pesakit yang datang kepadanya. Dalam perubatan ini, Cik Mat menggunakan kain serban untuk mengusir makhluk halus dan jin yang berada dalam tubuh pesakit. Apa yang kami perhatikan, pesakit akan sugul dan terpaku apabila Cik Mat mengibaskan kain serbannya. Kibasan demi kibasan dilakukan. Terdetik di hati kami, adakah rawatan ini memberi kesan? Menurut Cik Mat, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam perubatannya adalah sebagai fadilat dalam usaha untuk melindungi dan menyembuhkan segala penyakit gangguan sihir. Selesai mengibas, Cik Mat mengambil sirih pinang yang telah dijampi dan dikepakkan. Ramuan ini kemudian dilontarkan keluar rumah. Inilah antara ilmu alam gaib yang diamalkan Cik Mat. Tetapi wujudkah alam gaib beserta dengan makhluk-makhluknya yang sering diceritakan segelintir orang? Sebab kita sebagai umat manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat pegangan kita pada Al-Quran. Contoh Yasin wal Quranil Hakim. Sebab Quran tu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Quran. Yang penuh dengan hikmat-hikmat.
dengan tempat pegangan kita yang tetap dan teguh sebagai orang Islam. Jadi tempat kita pegang pada Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Quran ada berkata, allazina yu'minuna bil ghaib. Sebahai orang-orang yang beriman, percayalah kamu, berpeganglah kamu pada alam ghaib. Kalau kita tak berpegang pada alam ghaib, macam manalah kita nak percaya pada malaikat? Nah, percaya pada jin. Jin tu wujud. Barang siapa yang menolak, yang kata tak ada jin, maka kita dengan izin Allah Ta'ala syirik dengan Allah. Itu yang saya nak beritahu dengan izin Allah. Bagi pengalaman saya, tak payah tuju kawan lain lah. Tuju dekat orang yang buat dekat saya kan. Minta-minta tu orang tahu cepat-cepatlah orang tahu taubat, insafkan diri kan. Sebab apa benda ni orang kata kita tak kekal, kita nak mati. Itu saja. Kan? Kalau kata ni pun tak ke mana, Allah Ta'ala juga yang ni kan, yang Maha Berkuasa. Cawan ni, gelas ni dia ada lebih kurang dengan Allah dekat. Dia pernah nak hantar ke orang ni, pegang-pegang. Inilah gambaran sejarah Cik Mat mengubati dan merawat pesakit-pesakitnya. Bahan-bahan ini disimpan Cik Mat sebagai peringatan kepada pesakit-pesakitnya bahawa alam gaib memang wujud. Yang mana Tuhan ada menyebut, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sesungguhnya, tiada siapa yang boleh membawa mudarat ke atas anak Adam ini kecuali dengan izin Allah. Jin warisan tidak boleh apa-apakan anak cucu kita kecuali dengan izin Allah. Dan zikir-zikir juga kita kena sentiasa ingat. Ialah zikir yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang tidak boleh memberi mudarat ke atas aku, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kita kena ingat juga satu ayat, satu zikir yang dipanggil sebagai wiqayah Jibril. Kita kena sentiasa membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Ayatnya cukup pendek, boleh menyelamatkan kita, diri kita, kaum kerabat kita, anak beranak kita daripada gangguan jin warisan laknatullah yang pastinya membawa kesengsaraan, yang pastinya membawa kesusahan dalam keluarga kita. Selagi kita menyadari siapa yang sebenarnya berkuasa di alam ini, selagi itulah jin dan syaitan boleh diatasi. Kesimpulannya ialah, semakin hampir seseorang hamba itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauhlah ia daripada gangguan jin dan syaitan laknatullah. Jikapun ada gangguan, tetapi amalan dan ibadat itu menjadi benteng yang melindungi mereka daripada gangguan yang lebih dahsyat. Marilah kita sama-sama berdoa agar diri kita dan keluarga kita akan dilindungi daripada gangguan jin dan syaitan. Ingatlah, makhluk durjana itu pernah bersumpah akan memperdayakan manusia hingga ke akhir zaman. Wa hifzam min kulli syaitanin marid. Kembalilah ke jalan yang benar.